Boleh dengar ke? InsyaAllah. InsyaAllah kita buka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita meningkatkan lagi perasaan rasa gembira kita duduk di bawah naungan iman, naungan Islam, naungan ihsan dan naungan taqwa. Jadi kita bergembira diberikan peluang, diberikan kepada Allah SWT kepada kita kekuatan untuk berada dalam Islam, walaupun mungkin di dalam kita kata kehidupan kita ni ada perkara-perkara yang kita tak suka berlaku, perkara yang mungkin menyusahkan kita, yang mungkin menyakitkan kita, perkara yang mungkin menjadikan kita ni rasa sunyi, rasa kita kata tak seperti diboikot orang, seorang-seorang. Jadi banyak mungkin perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita ini, tetapi kita ingin menanamkan, merasakan dalam diri kita ni satu perasaan gembira, gembira kerana tidak ada suatu perkara yang berlaku pada kita melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada satu pun, tidak ada satu yang koinsiden. Kalau kita kata kenapalah Allah jadikan aku miskin, dan Allah jadikan kita miskin, nombor satu kerana Allah SWT sayang kat kita. Allah jadikan kita sakit, nombor satu kerana Allah sayang kat kita. Allah jadikan kita gelisah-gelisah sebab masalah banyak, dan Allah bagi masalah pada kita pun sebab Allah sayang kita. Allah bagi miskin pada kita, supaya kita menghargai diri kita ini sebagai hamba. Kalau kita kaya, kita akan lalai, mudah lalai, mudah leka. Mungkin kita akan jadi lebih teruk daripada Qarun. Mungkin kita jadi lebih teruk daripada Fir'aun. Mungkin kita akan lalai jauh daripada rahmat Allah. Mungkin kadang-kadang kita lihat Allah bagi kita susah, mungkin susah itulah menjadi ubat kepada hati kita, untuk kita lebih bergantung harap pada Allah. Kalau kita tak susah, kita tak bergantung pada Allah. Kalau kita tidak susah, mungkin kita menjadi orang yang sombong. Jadi Allah bagi kita segala perkara yang Allah bagi adalah terbitnya daripada kebaikan, kerana Allah ni maha baik. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Jadi bila kita Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, merupakan kasih sayang tadi, maka kita tengok semua yang ada dalam hidup kita ni tidak ada satu pun melainkan semua itu adalah sesuatu yang terbaik buat kita. Maka jadilah kita orang yang tenang bersama Allah. Tenang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita rasa tenang bersama Allah itu, maknanya kita melihat diri kita ni dah ada kekuatan. Sebab kekuatan kita ni dia bermula dengan apabila kita rasa Allah bersama kita, Allah bersama kita, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sesuatu yang terbaik, kita rasa macam itu,
maka kita akan rasa tenang. Tenang. Dan kemudian bila tenang itu kita akan dapat merasakan bahawa sesungguhnya hidup ini kan tidak bermakna melainkan bila kita ibadah ke Allah. Kita akan rasa macam itulah. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan, bila kita rasa tenang, kita ada perasaan tamak-ninah kita rasa tenanglah bersama Allah Taala tu kan. Maka bermakna Allah dah bagi cahaya. Allah dah bagi cahaya kepada kita. Dan cahaya itulah yang merupakan cahaya al-Islam, nurul Islam, dan cahaya iman, nurul iman. Jadi insya-Allah kita nak tengok sambung sikit tentang perkara yang kita bincangkan sebelum ini. Maka kita melihat setelah kita memahami sedikit sebanyak tauhidul af'al, bahawa segala yang berlaku di depan kita ini, segala perbuatan, gerak ke, diam ke, bising ke, senyap ke, ramai-ramai ke, seorang-seorang ke, kuat ke, lemah ke, sakit ke, sihat ke, kaya ke, miskin, atau apa sahaja qada dan qadar yang menimpa kita, ketetapan dan ketentuan Allah yang menimpa kita, sama ada yang kita nampak sengaja ataupun macam tak sengaja, aksiden contohnya macam tak sengaja, ataupun yang kita susun, ataupun mungkin yang kita rasa macam tidak tersusun, semua tu biiznillah. Ini mentauhidkan perbuatan Allah. Kita mengesakan perbuatan Allah. Maka bila kita mengesakan perbuatan Allah, kita melihat dengan iman. Kita melihat dengan iman, maka ketika itulah kita akan dapat mengenali Allah. Kita dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita mengenali Allah itu, proses untuk kita mengenal Allah itu, perjalanan itu kan, dalam nak mengenal Allah ini, kita bermula dengan tauhid af'al, kemudian kita bermula lepas itu mentauhidkan sifat Allah kan, lepas tu mentauhidkan asma dan zat Allah, maka pada masa itu kita akan dapat tiga perkara. Maknanya bila kita dah mula mengenali, mengesakan Allah dalam rangka nak kenal Allah, kita mentauhidkan Allah dalam rangka nak mengenal Allah. Jadi beruntunglah manusia yang berjalan menuju kepada Allah dalam keadaan dia nombor satu mempunyai satu perasaan. Jadi sebab tu tuan-tuan, yang saya sebut sebelum-sebelum ni, kita kata mentauhidkan perbuatan Allah, mengesakan perbuatan Allah, maknanya apa? Setiap perbuatan yang kita nampak, setiap perkara yang berlaku ni perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Jadi bagi mereka yang tak pernah dengar kuliah tauhid af'al, cila tengok balik. Mentauhidkan af'al Allah. Jadi saya ni sambung. Kalau kita tak faham, kita kena dengar daripada awal dulu. Jadi semua perbuatan ni adalah perbuatan Allah. Maka apabila merupakan perbuatan Allah, macam mana nak tengok perbuatan Allah? Sedangkan yang kita nampak manusia yang bergerak. Kita nampak burung yang berterbang kan, tapi macam mana kita nampak ini perbuatan Allah? Kita dapat melihat ini adalah perbuatan Allah apabila kita meyakini dalam diri kita, iaitu kita merasai dalam diri kita bahawa sesungguhnya semua ini terbit daripada Allah. Maknanya ibaratkan sebatang pen yang menulis. Sebatang pen yang menulis. Nama saya sekian-sekian. Saya daripada mana tulis. Jadi ada pen tadi. Tak ada pen tak ada pen. Jadi sebatang pen yang menulis. Bila pen tu menulis, walaupun kita nampak yang keluarkan dakwat itu pen, yang menyentuh kertas itu pen, kita nampak. Yang pegang dakwat tu pen, yang menyentuh kertas tu pen, kita nampak tulisan keluar daripada pen, kita nampak. Tapi sebenarnya yang menulis bukan pen. Yang menulis adalah penulis tadi, orang yang pegang pen tu. Dia tulis. Jadi begitulah hakikatnya. Hakikatnya kita kata kalau betul lah tulisan dalam buku tu kan, nampak yang tulis tu pen. Tapi sebenarnya yang menggerakkan pen, perbuatan menulis itu adalah perbuatan orang yang menulis, penulis.
Itulah hakikatnya. Maknanya kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan segala yang ada. Semua ni Allah jadikan. Maka segala yang ada itu adalah merupakan perbuatan Allah. Jadi ini rasa dalam hati kita. Kita nampak mungkin manusia yang bergerak. Kita nampak mungkin burung yang terbang. Kita nampak mungkin aksiden tu kereta yang berlanggar. Tapi pentauhidkan Allah, nak kenal Allah ni, maknanya kita pun kata semua ini adalah perbuatan Allah. Itu hakikatnya. Kalau kita kata kita melihat dengan iman, maka kita nampak perbuatan Allah. Kalau itu semua perbuatan Allah, orang tanya kan, macam mana orang mencuri? Maknanya itu perbuatan Allah. Bukan salah orang pencuri. Itu pandangan-pandangan mazhab yang sesat. Yang sesat. Seperti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Itu antaranya lah. Dan Syiah dan sebagainya. Jadi yang sesat tu, pandangan-pandangan mereka macam itulah. Contoh, dia tak boleh nampak. Jadi pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pandangan mereka yang bersama dengan sunnah Nabi dan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat dan sebagainya. Walaupun semua itu perbuatan Allah, tetapi kita tidak boleh tinggalkan, kita tidak boleh langgar syariat. Kita tak boleh langgar syariat. Kenapa? Syariat itu Allah perintah. Allah perintah kita kena duduk di bawah syariat Allah, hukum Allah. Yang haram, yang makruh, yang harus, yang sunnah, yang wajib. Yang wajib kena buat. Tak boleh tinggal. Yang sunnah kena banyakkan kerana Allah suka. Yang harus kena berhati-hati, jangan sampai kita melanggar hak-hak yang masa dan sebagainya. Yang makruh tinggalkan. Yang haram benci, tak nak tengok pun, bukan tak nak buat, tak nak tengok pun yang haram. Begitu. Jadi itu perintah Allah, itu syariat. Kita tidak boleh mengenepikan syariat Allah. Sebab syariat Allah ni, sebab kita diberi pilihan. Allah bagi pilihan. Ini bagi manusia lah. Bagi manusia. Jadi kita berpilihan. Nak pilih yang baik, nak pilih yang buruk. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Maka pilihlah. Sebab tu Allah gambarkan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kau nak pilih agama apa? Allah bagi. Pilihlah. Tapi dia nak pilih tu pun Allah izin. Dia nak pilih tu pun Allah beri. Allah berkuasa ke atas dia. Kemudian lepas tu bukan saja Allah beri, Allah berkuasa ke atas dia. Kalau kita tengok gitu, dia buat tu pun Allah yang berkuasa. Tapi dia pilih. Maknanya ada perbuatan yang buruk rupanya. Buruk rupanya tetapi baik hakikatnya. Ada perbuatan yang baik rupanya dan baik hakikatnya. Apa perbuatan yang baik rupanya dan baik hakikatnya? Contoh, kita sembahyang, kita tolong orang. Baik rupanya. Rupanya maknanya fizikal ni nampak baik sebab itu adalah merupakan ikut syariat Allah. Kemudian baik hakikatnya sebab dia sebenarnya perbuatan Allah. Begitu. Kita melihat dengan kacamata iman. Kemudian yang ni pula buruk rupanya perbuatan tu. Orang tu buat maksiat, orang tu buat mungkar, buruk rupanya. Pada syariat buruk, maknanya kena hukum lah. Tapi pada hakikatnya baik, masih baik sebab daripada Allah. Masih baik lagi. Kita nampak buruk, kita nampak susah, bencana, tapi rupa-rupanya ada hikmah, ada kebaikan. Kalau orang tu buat maksiat, apa hikmah orang beriman buat maksiat? Orang beriman terjebur ke dalam maksiat, apa hikmah dia? Maka dia bertaubat. Dia bertaubat. Allah nak suruh dia bertaubat, maka dia pun bertaubat. Malam pagi ni, tengah hari ni, ketika petang ni kita ada background penonton kat belakang tu kan. Ada background pula. Kami dalam perjalanan menuju ke selatan tanah Melayu. Tanah Melayu Baik. Jadi kalau yang baik rupanya maknanya kita buat amal soleh, kita pilih buat amal soleh dengan izin Allah pun, kita pilih tu pun dengan izin Allah juga. Dengan izin Allah juga. Jadi kita pilih tu dengan izin Allah tadi, kita nak solat. Maka solat tu rupanya baik, hakikatnya baik sebab solat tu sendiri daripada Allah. Perbuatan Allah juga. Ini kita kena faham ni. Kemudian kalau benda yang buruk, mencuri, rupanya buruk, maknanya dari syariat buruk, kena hukum lah. Sebab kita pilih nak buat buruk, kita pilih pun dengan izin Allah.
kita pilih pun dengan kuasa Allah. Jadi nak sebut sini, kan, buruk tadi, kan, rupanya buruk, kena hukum lah, tapi hakikatnya baik. Ada kebaikan. Kenapa kebaikan? Kalau bencana, kalau bencana ni, maknanya apa? Maknanya kita nak kena sabar. Itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Kalau apa ni, maksiat, kita bertaubat, kan. Ada kebaikan walaupun nampak buruk, aksiden, kita kena sabar contohnya, kan. Jadi Allah terbit daripada Allah tu ada kebaikan, sentiasa ada kebaikan. Jadi seorang yang berjalan menuju kepada Allah ini, dia orang yang mula melihat mentauhidul af'al dan tauhidus sifat, kita nak memantapkan ni. Bila kita melihat sesuatu, maka kita akan melihat sesuatu tu terbitnya daripada Allah. Kita rasa macam itu, ni iman. Dan kemudian sifat pula, kita mengesakan segala sifat yang ada, yang kita nampak pada manusia. Contoh pada manusia lah. Sebab kita nak tengok manusia, kan. Binatang kita tak perasan sangat, manusia. Maka semua perbuatan yang ada manusia, apa dia? Contohnya 7 sifat ma'ani disebut dalam sifat 20, kan. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7. Jadi sifat ni, 7 sifat ni, kan, yang ada pada Allah SWT, yang berdiri kepada zat Allah, sifat ni. Apa dia qudrah ni? Kuasa, kekuatan, kudrah. Kan, iradah, kehendak. Kan, Allah ada iradah, Allah ada kudrah. Kan, Allah ada kuasa dia yang maksima, bukan maksima, yang ultimum. Maknanya yang tak ada orang boleh kacau, tak ada orang boleh lawan. Kuasa Allah, iradah, kehendak Allah. Kan, kemudian kudrah, iradah, ilmu Allah. Kan, ilmu Allah tidak ada batas. Ilmu Allah tidak ada batas. Maha berilmu, maha bijaksana. Kemudian haya, Allah hidup. Al-haya, al-hayyu. Kan, kita sebut ya hayyu, ya qayyum, kan. Yang maha hidup. Allah al-haya, ada kehidupan. Hidup Allah tak sama macam hidup kita. Hidup Allah yang sebenar, hakiki. Hidup kita dihidupkan oleh Allah. Jadi bila kita melihat 7 sifat, kan, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama', mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata, maka tengok sifat yang ada pada manusia ni, contohnya pada makhluk, maka kita kata hakikat sebenarnya semua sifat itu adalah sifat Allah. Sebenarnya itu maknanya mentauhidkan, kita mengesakan segala sifat ni sifat Allah. Jadi maka kita ni apa? Kita ni makhluk ni apa? Maka makhluk ni dia melihat dengan penglihatan Allah. Allah bagi dia mata, Allah bagi dia melihat. Ada orang ada mata tak boleh lihat, buta, ada juga, kan. Jadi dia melihat dengan penglihatan Allah. Dia mendengar dengan pendengaran Allah. Itu kata Allah ni sama basar, sifat Allah ni. Sama mendengar, basar melihat. Jadi macam mana kita ni? Yang pertama sekali, maka kita melihat dengan perasaan kita, iaitu iman kita. Kita rasa aku melihat dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah, dengan penglihatan yang Allah bagi. Maka Allah dekat tak dengan kita? Allah terlalu dekat. Dalam ayat Quran kita apa? Allah terlalu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Kenapa? Kita melihat ni pun dengan kuasa Allah. Kita melihat ni dengan penglihatan Allah. Ya, Allah terlalu dekat. Bukan dengan kata Allah dalam badan kita, bukan. Kuasa Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayat Allah. Jadi kita melihat, mendengar, kita hidup pun dengan kehidupan yang Allah beri pada kita. Jadi maknanya hakikatnya ni semua ni daripada Allah. Jadi sebenarnya hakikatnya the essence of all the characteristic, semua sifat-sifat tadi, karakteristik tadi adalah daripada Allah, terbit daripada Allah. Allah punya, Allah punya, dan Allah sebenarnya sifat Allah. Jadi bila sifat Allah, maka apa jadi kat kita? Sebenarnya kita tak ada apa-apa. Kita ni tak ada apa-apa. Kita ni sebenarnya hamba sahaja. Hamba yang lemah, hamba yang daif, hamba yang perlukan pada Allah. Kita nak bernafas ni, nak sedut nafas. Bos, nak sedut nafas ni pun Allah yang punya. Allah yang punya. Itu mentauhidkan sifat Allah. Jadi bila kita dah mula mentauhidkan sifat Allah, maka satu, kita dengan menggunakan rasa. Nombor satu, rasa. Merasai. Sebab tu hati, kita tak boleh kata guna akal
semata-mata akal, sebab akal tak boleh kesan Allah. Akal boleh kesan Allah. Akal tak boleh nak kesan Allah. Dia logik je. Kan? Jadi hati yang boleh mengesan Allah. Dengan apa? Perasaan. Akal boleh buktikan Allah ada. Macam mana Allah ada, semua ni ada, semua alam ini ada. Takkan dia ada dengan sendirinya, akal kata. Maka tentulah ada yang menjadikan Allah boleh, akal boleh buktikan Allah ada. Dan Allah, akal boleh buktikan sifat-sifat tadi dengan pembuktian. Tapi bukti tak cukup, itu ilmu. Kan? Dia nak merasai. Jadi beruntunglah orang yang merasai. Jadi kita kena latih. Latih berfikir. Latih berfikir dengan sifat-sifat Allah tadi. Maka apabila kita dah berfikir bahawa semua perbuatan ni perbuatan Allah. Semua ni sifat Allah. Semua nama-nama asma' tu adalah Allah mengesakan tadi. Maka sampailah satu peringkat yang digambarkan maqam fana. Kita pun rasa kita ni tak ada sebenarnya. Hakikatnya kita tak ada, kita diadakan. Kita tak ada, kita diadakan. Aku ni bukan hidup, saya bukan hidup, saya dihidupkan oleh Allah. Saya bukan melihat, saya diberikan penglihatan oleh Allah. Kita nak rasa macam itu. Rasa. Maka kita faham. Apa yang kita faham? Yang nombor dua, yang beruntung. Manusia ni yang pertama dia boleh rasa dengan iman tadi. Nombor dua, bila dia boleh memahami. Apa dia faham? Dia faham dengan perasaan dia baru dia faham. Oh, rupa-rupanya aku ni hamba saja. Rupanya aku ni hamba je. Aku ni tak ada apa-apa sebenarnya. Jadi tak ada sebab untuk aku bersombong-sombong, riak kat orang, takbur kat orang, wujud rasa diri aku baik. Aku ada ni pun Allah yang hidupkan. Aku sihat ni pun Allah yang sihatkan. Macam itu. Jadi dia faham. Dia faham. Jadi bila dia faham, maka pada ketika itulah dia beruntung. Jadi sebab tu kita tak nak berfikir. Kalau berfikir semata-mata, tidak merasai, kita tak boleh faham. Kita tak faham. Ini proses dia. Proses dia. Jadi sebab tu kita kata tauhidul af'al, tauhidul sifat ni, kita dua ni, saya tak sebut lagi. Tauhid zat tak sebut. Itu kemudian ni sebut. Tauhidul af'al, tauhidul sifat, kita kena menguasai. Kita kena menguasai dengan perasaan kita. Habis macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat? Kita kena buat satu-satu. Jangan buat serentak-serentak, takut tak sempat. Bukan tak sempat. Kita tak dapat benda itu. Macam mana nak buat? Mula kita tengok perbuatan Allah dulu. Kita jalan, kita bergerak, tengok, kita mula latih. Hati kita nak merasai ini perbuatan Allah. Maka kita pun sibuk menyibukkan hati kita, fikiran kita. Kita sibuk cakap apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah zikir tahlil yang kita baca sebelum makan tu. Masa kenduri. Masa kenduri kan? Bukan hak tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tengok orang sedang makan, la ilaha illallah. Tidak ada perbuatan dia makan, tidak ada perbuatan dia minum, melainkan perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan itu melainkan perbuatan Allah. Tidak ada yang menggerakkan melainkan Allah gerakkan. Tidak ada yang diamkan tu, Allah yang diamkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita mula melihat perbuatan Allah. Itu proses yang pertama. Proses yang pertama. Kita melihat perbuatan Allah. Bila latih lama-lama nanti kita tahqiq, istilah syarak dia mana? Tahqiq. Tahqiq ni maknanya tetap. Dah tetap, dah nyata, dah jelas, terang, dah lekat pada kita. Tahqiq tadi, satu-satu, tengok satu, perbuatan Allah. Tengok satu, perbuatan Allah. Tengok satu, perbuatan Allah. Maka kita faham. Apa faham? Apa maksud faham? Bila Allah bagi sesuatu yang baik, yang sonok, yang best, yang kita suka, kita pun syukur ke Allah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Itu faham. Itu faham. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Bila benda yang syukur. Perbuatan Allah semua. Baik. Kan? Kemudian lepas tu, bila benda yang tak elok, kita faham. Hati kita faham. Ini perbuatan Allah. Hati kita faham. Faham macam mana? Tengok ni, tak elok ni. Aksiden, sakit. Kan? Kena buang kerja. Kita ni
Ada masalah anak-anak, ada masalah suami, masalah isteri, masalah keluarga, masalah kawan-kawan, masalah bos. Semua jenis masalah. Kita tengok masalah ni perbuatan Allah. Ni tauhid af'al dulu. Bukan sifat lagi. Kita tengok ni perbuatan Allah. Allah izin semua ni. Ni perbuatan Allah ni. Maka kita pun sabar. Kita faham. Apa maksud faham? Kita sabar. Rasa kita mula mentahqiqkan istilah dia kan. Satu lagi mentajalikan atau mentajali. Tajali ni kita mula melihat perbuatan Allah. Kita tak nampaklah perbuatan kita. Perbuatan manusia ni jadi fana disebut. Fana ni seolah-olah tak ada. Memang tak ada pun hakikatnya gitu. Hakikat tak ada pun. Jadi kita pun boleh sabar. Ini susah ni. Sabar. Kita nampak perbuatan Allah. Sebab setiap perbuatan Allah mesti baik. Tak ada yang tak baik. Ini husnuzan kita. Yang ini tanda kita berbaik sangka dengan Allah. Kita tengok ini baik. Tengok orang buat jahat kat kita. Kan? Kita nampak ada baiknya, kebaikannya, kita sabar. Bukan namanya kita biar orang pukul kita. Tak. Kena pertahankan diri. Kalau kita ada silap, tahankan diri kita. Bukan kita kena pukul aku, pukul. Dia sepak. Dia pukul kita, sepak kita bentangan. Kanan apa pipi kanan, kita bagi pipi kiri pula. Itu ada orang kata ajaran Nabi Isa. Kita pertahankan diri, dibenarkan pertahankan diri. Kalau kita tak nak pertahankan diri, tak apa, sepak bagilah. Itu pun terpulanglah kan. Tapi maknanya kita, dari sudut fizikalnya kita buat. Tapi kita sabar. Kita faham. Kita mula faham. Itu maksud faham. Faham ni maknanya kita boleh hubungkan perbuatan dan juga sifat-sifat yang ada di depan kita. Kita boleh hubungkan dengan Allah. Maka kita maknanya faham. Faham, kita rasa tadi, kita faham. Faham, kita baru boleh respon. Apa respon kita? Kita syukur. Benda tak elok, kita sabar. Bila kita nak doa, kita kena tamaknina, tenang. Kita kena bertenang. Kena redha Allah. Macam tu. Jadi benda-benda yang baik, yang beramal, kita boleh beramal sembahyang-sembahyang. Kita tak ujub, kita tak rasa diri kita baik. Kita tak rasa diri kita riak, sombong. Bila kita buat amal, boleh ada ilmu, ada amal, soleh, sebagainya, kita rasa daripada Allah juga. Maka kita merendah diri, tak bangga-bangga, tak sombong-sombong, takbur, akulah paling pandai, engkau salah, aku betul, engkau baca hadis pun salah, nak cerita pasal hadis. Dia bantainya orang lain, penceramah lain. Dia rasa dia pandai. Tak rasa pandai. Kalau betul-betul nak tegur dengan cara beradab. Jadi maknanya mula dia mula faham. Kita faham. Bila kita faham tu, barulah kita boleh berubudiah pada Allah. Kan? Jadi tadi af'al, la ilaha illallah. Kita rasa la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Tidak ada yang mengizinkan melainkan Allah. Tidak ada yang jadikan ini melainkan Allah. Kemudian lepas tu sifat pula. Sifat Allah. Apa sifat Allah tadi? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kan? Jadi tengok sifat-sifat yang ada pada manusia. Ini sifat Allah. Ada manusia sayang kat kita. Contohnya ayah sayang kat kita. Ibu sayang kat kita. Kita rasa ni Allah sayang aku. Sayang tu kita rasa sayang Allah. Orang marah kat kita, kita rasa marah tu Allah marah, jalal. Sifat Allah yang maha memarahi, maha murka, boleh memurkai, maha mengazab. Itu nama dia pula, muntaqim. Yang maha mengazab. Itu nama dengan sifat dia. Kita dikata dia ada connection ni, nama dan sifat. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim namanya gitu. Jadi nama dengan sifat ni boleh gabungkan. Maknanya kita boleh satukan. Maknanya kita mentauhidkan semua sifat-sifat yang ada di dunia yang kita nampak ni. Kita mengesahkan bahawa ini sifat Allah. Ini sifat Allah. Ini sifat Allah. Lalu kita mentauhidkan, mengesahkan sifat Allah. Tauhidus sifat. Begitu. Ini proses. Mula-mula nak rasa dulu. Sama. Mula-mula nak rasa. Yang ini sifat Allah. Sifat Allah apa? Yang besarnya kita pernah sebut sebelum ni. Al-Jalal. Jalal ni apa? Allah yang maha berkuasa. Yang maha menguasai. Yang maha mengazab. Yang maha memberi. Maha menghendaki Al-Jalal.
Benda yang kita tak boleh kontrol. Allah yang kontrol. Al-Jalal. Kemudian satu lagi Al-Jamil. Allah maha indah, maha cantik, maha baik. Macam tu kan. Jamil. Jamil ni cantik, indah. Maknanya benda yang kita suka. Benda yang kita suka, ini sifat Allah Al-Jamil. Sifat Allah Jamil. Atas namanya, nama Allah juga. Jamal. Kan? Dan juga kita sebut tadi, Jalil. Jalal. Allah Jalaluhu kan, Jalal yang maha berkuasa. Ada orang kenakan kita apa semua, kita rasa ni kuasa Allah, kuasa Allah. Kita tak rasa kuasa manusia. Dajjal datang dengan tenteranya. Kita tak nampak Dajjal tu berkuasa. Kita tak nampak tentera tu berkuasa. Kita tak nampak mereka hebat. Kita nampak Allah punya kuasa ada pada dia. Allah bagi kat dia tu. Kan? Allah pinjamkan kat dia. Dan Allah bagi pinjam kat dia. Jadi maknanya Allah boleh buat, Allah boleh tarik, Allah boleh bagi, Allah boleh tarik kan. Jadi kita melihat segala yang ada sifat-sifat ni, kita rasa ini adalah sifat Allah. Ini maknanya mentauhidkan sifat Allah. Jadi bila kita mentauhidkan sifat Allah, maka sampai satu peringkat kita rasa sebenarnya kita ni tak ada apa-apa. Maka kita pun memfanakkan diri kita. Fanak ni apa? Kita ni kosong. Dan binasa, tak ada apa. Allah sahaja yang ada. Wujud, qidam, baqa'. Allah sahaja yang ada. Allah sahaja yang ada yang ada daripada dulu sebelum tak ada time. Sentiasa ada. Allah juga yang kekal, tak ada time, dia sentiasa ada. Tak terikat dengan masa. Kita yang terikat dengan masa, manusia. Makhluk. Jadi bila kita mula melihat sifat Allah tadi, maka kita pun faham. Peringkat kedua, mula rasa dulu. Rasa ni kita nak hubung dengan iman. Kemudian faham pula. Faham macam mana? Faham ni kita nak macam mana nak react. Oh, ini sifat Allah. Allah sayang aku. Kita tengok contohlah. Allah bagi rezeki kat kita nak makan. Makannya sedap. Makannya kita suka. Makannya kita boleh menikmati, sonok kan. Kita, Allah bagi aku rezeki. Allah Ar-Razzaq. Allah yang bagi rezeki ni. Allah yang bagi ni. Allah sayang kat aku. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Wadud. Allah cinta kat aku. Allah cinta kat aku. Al-Wadud. Nama Allah kan. Al-Wadud. Allah cinta kat aku. Jadi, kita melihat sifat Allah, melihat nama Allah, kita mentauhidkan. Apa pun yang berlaku pada kita, kita mentauhidkan sifat Allah. Itu maksud tauhidus sifat. Bila kita mula mentauhidkan sifat Allah tadi, baru kita kenal Allah. Kalau tidak, kita kenal manusia. Manusia bagi kita duit. Manusia bagi kita gaji. Kita kerja. Manusia bagi gaji. Bos bagi gaji. Nah, ini gaji kamu bulan. Kita ingat bos yang bagi. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Bagi saya allowance lagi, tambah lagi. Terima kasih bos. Kita nampak bos yang bagi. Kita tak nampak Allah yang bagi. Bos tu nampak baik, dia pun bagi. Nah, aku bagi engkau allowance, tambahan, bonus. Tahun ni aku bagi setengah bulan. Bulan ni aku bagi setengah bulan. Bulan depan insya-Allah dia kata bagi satu bulan bonus. Oh, terima kasih bos. Baiklah bos. Bos baik. Kita nampak bos yang baik. Kita nampak bos yang baik. Sifat bos. Kita tak nampak sifat Allah. Maknanya kita tidak mentauhidkan sifat Allah. Itu ada orang boleh syirik. Kenapa? Bosnya baik. Bos cakap apa je diikut. Walaupun bos tu cakap benda yang bertentangan dengan perintah Allah. Ni aku bagi kat engkau bonus 1 bulan gaji bulan ni. Bonus 1 bulan bos? Ya boleh. Oh bagus, terima kasihlah bos. Saya memang perlukan. Ni bulan ni anak-anak nak pergi sekolah, nak masuk sekolah. Memang saya perlukan. Terima kasihlah bos. Bos ni baik sungguhlah. Kan cuma saya nak minta kau tolong satu benda. Apa dia? Malam ni kau cuba layan kita punya klien. Klien kita daripada Amerika. Layan macam mana bos? Kau ikutlah dia pergi bar mana dia suka minum. Minumlah sekali dengan dia. Kan. Oh ya ke? Lepas tu kalau nak gembira-gembira tu, kau panggillah perempuan-perempuan sikit. Bayarlah sikit. Nanti syarikat bayarlah. Bayar sikit kat perempuan tu. Bagilah dia bersama dengan perempuan-perempuan. Dia bagi dia seronok-seronok. Nanti produk kita dia beli. Dia cakap macam itu pula. Kita pun terpenung. Okeylah bos. Bos baik dah. Bos baik. Kita nampak baik bos tu. Tak nampak baik Allah. Lupa Allah sebenarnya yang bagi rezeki. Kenapa? Kita tidak kenal sifat Allah. Kita tak kenal sifat Allah. Tak kenal nama Allah. Jadi kita kena latih. Jadi baru nampak, oh bos minta maaf lah bos. Bukan saya tak nak, tapi Allah larang saya. Allah tak bagi.
terlibat dengan arak-arak ni. Kita bagi entertainment, dia bagi lain boleh ke bos? Contohnya kita bawa dia pergi resort ke, makan-makan sedap-sedap. Dekat situ ada ikan talapia, ikan apa, ikan special. Ikan patin lah, ada kambing golek lah. Kita layan dia dengan makanan-makanan tradisi. Kemudian kita kata orang tradisi Melayu ni tak ada, arak-arak ni tak ada. Cuba kita hidup tanpa arak. Kita layan dengan kita punya budaya, kita culture, kita tunjukkan culture kita yang hormat, yang sopan. Contohnya. Kalau dia berminat dengan perempuan sini, kahwin lah. Betul-betul masuk Islam kahwin. Macam tu kan. Gelap pula orang belakang. Kalau minat dengan perempuan, jangan bagi perempuan suruh dia berzina. Tuan suka dengan itu perempuan ke? You like that lady? Yes, that lady pun dia cakap dengan dia masih lagi single. But you have to convert to Islam. Islam tu apa? Cerita sikit pasal Islam. Kan? Kita cerita sikit pasal Islam. Kan? Jangan buat benda yang Allah tak suka. Bos berkata, bos ni, bonus tadi, patah balik. Aku tak ambil bagi punya. Tak apa bos. Kita tak nampak bos yang baik, bos yang bagi gaji. Kita nampak Allah, sifat Allah. Kenapa hari ni ramai orang jadi sesat? Kenapa dia tak kenal Allah? Dia tak kenal Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah, sifat Allah. Dia tak mentauhidkan sifat Allah. Jadi habis ikut je. Apa bos cakap, ikut je. Macam itu kan. Apa pemerintah cakap, kalau betul, kita ikutlah. Kalau maksiat, mungkar, jangan ikut. Walaupun namanya yang di-Pertuan Agong. Walaupun namanya Sultan, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Walaupun namanya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka, Duli Yang Maha Mulia Sultan, mana-manalah. Walaupun yang namanya Tengku Mahkota. Mana-manalah Tengku Mahkota. Dia suruh kita buat jahat. Kita melihat dia. Melihat dia dengan af'al Allah. Melihat dengan sifat Allah. Mentauhid sifat Allah. Dia ada tu pun. Dia wujud tu pun. Sebab Allah hidupkan dia. Allah wujudkan dia. Jadi kita melihat dengan pandangan iman. Ini perasaan. Rasa. Bila melihat tu, dia ajak kita buat baik. Alhamdulillah. Tuanku baiklah. Tuanku soleh. Kan? Saya pasti akan sokong sentiasa bersama mendukung tuanku. Tiba-tiba dia ajak buat jahat. Dia ajak buat maksiat mungkar. Tuanku minta maaf. Tuanku memang raja kat sini. Tapi raja yang sebenar, maha raja Allah. Saya patut tak boleh buat. Minta maaf. Kita melihat dengan sifat Allah pada makhluk. Barulah kita lihat ulama'-ulama' yang sebenar tak takut. Nak keluar fatwa. Apa pandangan yang berhormat berkenaan dengan isu sekian. Saya tengok fatwa ni. Dia tengok dulu apa bos dia cakap. Apa Perdana Menteri cakap. Apa bos dia cakap. Apa WHO cakap. Apa bos dia cakap. Yang belakang tu. Bukan belakang ni. Yang belakang, behind the scene ni. Deep state. Apa dia cakap. Kena cakap macam ni. Dia cakap. Dia bukan tengok apa syariat cakap. Allah suruh. Sebab dia tidak melihat sifat Allah. Tidak melihat af'al Allah. Terputus. Dia tak rasa dalam hati dia sifat Allah. Tak rasa dalam hatinya af'al perbuatan Allah. Maka dia buatlah maksiat. Dia sanggup menzalimi orang. Dia sanggup menganiaya orang. Dia sanggup membuat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Dia tak kenal Allah. Jadi sebab itulah. Beruntung. Pertama, orang yang boleh merasai perbuatan Allah. Merasai. Melihat dengan basirahnya, hatinya. Ini sifat Allah. Ini sifat Allah. Walaupun secara majazi, secara bayangannya, kiasannya. Cara perhiasannya nampak manusia yang bergerak. Tapi sebenarnya pergerakan manusia, sifat yang ada pada manusia, perbuatan yang ada pada manusia itu adalah menzahirkan sifat dan perbuatan Allah. Jadi saya boleh angkat tangan ni, bukan saya yang angkat tangan, tapi ini menzahirkan Allah yang mengangkat tangan. Allah yang angkat tangan. Allah yang menggerakkan. Saya nampak kita ni, saya mengangkat tangan ni, nampak angkat tangan ni, ini menzahirkan perbuatan Allah. Angkat tangan. Allah yang mengangkat, bukan aku yang mengangkat, bukan saya yang mengangkat, Allah yang mengangkat. Ini merasai. Ini melihat dengan iman. Merasai. Merasai. Jadi bila kita tengok af'al Allah, sifat Allah, barulah kita boleh kenal Allah. Baru hati kita boleh kenal Allah. Oh, macam gini sifat Allah. Maka bila berlaku sesuatu, tahap kedua, kita pun faham. Apa faham? Kita pun boleh syukur. Terima kasih Allah. Bulan ni aku dapat bonus.
Ya Allah, terima kasih Allah, ada rezeki. Amin. Ada orang nak bonus kan. Orang yang kerja sendiri-sendiri tak ada bonus kan. Tapi semua Allah bagi. Baru kita rasa nak syukur. Itu faham. Bila kita bersyukur, mana kita faham. Bila kita bersabar, Allah bagi susah, kita faham. Bila kita boleh rendah diri, tawaduk, bila kita beramal, itu kita faham. Baru kita faham. Oh, begitu. Jadi baru kita nampak ulama-ulama dulu. Kenapa ulama dulu tak takut? Sanggup masuk penjara. Sanggup kena seksa. Kenapa? Sebab dia faham. Semua ni perbuatan Allah. Semua ni sifat Allah. Dia tak mau bersekongkol dengan maksiat dan mungkar yang dibuat oleh pemerintah pada masa itu. Sebab apa? Pemerintah berlawan dengan Allah. Dia sanggup masuk penjara. Dia tahu masuk penjara tu pun Allah izin masuk penjara. Kalau Allah tak izin masuk penjara, Allah dah selamatkan dia dah. Kalau Allah tak mau dia masuk penjara, Allah selamatkan. Maka dia masuk penjara, tak apa. Masuk penjara kena tangkap-tangkaplah. Allah izin. Dia tak takut. Tangan dia kena sepatah. Tangan dia terkeluar daripada soket. Kan? Tak boleh nak angkat dah. Salah seorang ulama kan? Tak apa. Allah izin. Ada yang mati dalam penjara. Allah izin. Ajal aku dalam penjara. Aku mengabdikan diri kepada Allah. Sebab aku nak jadi hamba Allah. Aku nak ibadah pada Allah. Aku nak berjuang perjalanan Allah. Itu dia faham. Dia faham. Baru dia boleh bertindak sebagai hamba Allah. Dia boleh berperilaku, berakhlak sebagaimana hamba Allah. Kalau tak jadi hamba Allah, jadi hamba manusia. Itu mentauhidkan sifat, mentauhidkan af'al. Lepas ni mentauhidkan zat. Sehari yang kita akan bincang, mungkin besok lusa. Jadi bila kita faham yang ni, kita akan sampai kepada peringkat faham. Faham ni maknanya saya ni hamba Allah. Jadi bila orang tanya kita, kamu ni siapa? Saya ni sebenarnya hamba Allah. Kalau kita sebut nama kita pun, nama saya Nur Azman. Sebenarnya dalam hati kita, saya ni hamba Allah. Sebutlah nama nak kenalkan diri kita kat dia kan. Tapi dalam hati, saya ni hanyalah hamba Allah. Macam itu kan. Jadi bila kita faham, maka kita beruntung. Orang yang beruntung, bila nombor satu dia rasa. Sebab tu proses nak merasai al-iman. Nak merasai yang ghaib, yang maha ghaib ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Yang demikian itu, zalikal kitabu la raiba fihi. Pada kitab yang berkenaan Al-Quran, tidak ada keraguan baginya bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama sekali orang bertakwa ni apa? Orang yang tak ragu ni apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama sekali. Orang-orang yang yakin, yang beriman, yang percaya dengan ghaib. Ghaib ni benda tak nampak. Benda tak nampak. Apakah yang paling ghaib sekali? Yang maha ghaib. Yang maha ghaib. Apa dia? Allah. Kita tak boleh nampak dengan mata, tak boleh dengar dengan telinga. Tak boleh sentuh dengan tangan. Tak boleh rasa dengan lidah. Tetapi kita boleh merasainya dengan hati. Sebab tu orang beruntung bila dia kenal perbuatan Allah, dia boleh kenal sifat Allah, dia mentauhidkan perbuatan sifat Allah, asma' dan zat Allah, kemudian dia faham, maka dia baru dia jadi hamba Allah. Dia baru jadi hamba Allah. Bila jadi hamba Allah, baru semayang dia seronok. Baru semayang dia seronok. Dia bahagia dengan solat. Baru puasa dia seronok. Bahagia dengan puasa. Baca Quran seronok. Kita tak kenal Allah nak baca Quran. Susah. Jenuh suruh. Jenuh suruh. Jenuh macam-macam buat. Nak baca Quran. Susah. Nak zikir. Susah. Kenapa? Kita tak kenal Allah lagi. Baru kita perasan lah. Kita tak kenal Allah. Rupanya aku tak kenal Allah lagi. Aku baru tahu je Allah ada. Macam kita kata, Mekah tu ada. Mekah tu ada. Kaabah tu ada. Baru tahu tapi tak pernah pergi lagi. Tak nampak, tak sentuh dia. Tak rasai suasana di situ. Jadi kita dengan Allah SWT nak kenal Allah, nombor satu, rasa. Ini proses. Mentauhidkan perbuatan Allah, mentauhidkan sifat Allah. Kemudian
Bila kita mentauhidkan, kita rasa kita tak ada. Maka masa itulah kita akan membuang sifat aku. Keakuan itu akan terbuang, binasa. Aku punya. Ni aku punya. Ni aku yang tiara, aku yang punya, aku yang berilmu. Aku yang ada, kita mula nampak semuanya adalah milik Allah. Bukan aku punya. Kalau kita sembahyang ni Allahu Akbar, kita tak rasa dah kita yang takbir. Sebenarnya Allah yang takbir. Allah yang izin kita takbir kan. Allah punya perbuatan kan. Allahu Akbar. Kita merendah diri ke Allah. Dalam hati kita. Dan kita pun mengagungkan Allah. Terima kasih Allah bagi aku boleh sembahyang. Terima kasih izinkan aku takbir. Ada tak orang yang nak sembahyang tak boleh sembahyang? Ada. Ada tak orang yang nak takbir tak boleh? Tangan sakit nak angkat tangan tak boleh? Allah Akbar, tangan kat bawah. Ada. Jadi Allah bagi kita angkat tangan. Allah izin kita. Allah mengangkat tangan kita. Maka pada masa itu kita buang sifat diri kita. Aku ni tak. Hakikatnya hati. Hakikatnya aku tak ada. Hakikatnya aku tak ada. Sebenarnya semua tu adalah perbuatan Allah. Semua itu sifat Allah. Maka bila aku tak ada, maka kita pun rasa aku lemah, aku daif, aku hina, aku tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Semuanya Allah sahaja. Maka kita pun mula tunduk pada Allah. Minta izin ke Allah. Maka mulalah kita nak makan pun kata Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Nak buat apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku makan, aku minum, aku menulis, aku berbuat, semua bismillah. Kenapa? Kita mula rasa syukur ke Allah. Kita rasa terima kasih ke Allah. Ini faham. Ini faham. Kalau benda tak elok, kita sabar. Ini faham. Dan kemudian bila sampai peringkat rasa, faham, dan kemudian yang ketiga, orang yang beruntung itu ialah apabila timbul keyakinan dalam diri dia dan dia mula mengenal Allah, dia pun takarub menuju pada Allah. Peringkat yang ketiga ni, dia pun mula berjalan dengan perjalanan yang sebenar menuju kepada Allah. Maknanya kalau dulu ni dia doa begitu je, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dia baca doa, dia baca tanpa perasaan. Tapi kali ni bila dah kenal Allah, dia baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah dengan perasaan. Dengan perasaan, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, jauhkan aku daripada azab ya Allah, berilah aku kebaikan ya Allah. Hati dia minta. Sebab dia dah rasa dah tadi, dah kenal Allah. Kemudian lepas tu bukan saja rasa kenal Allah, dia faham, dia tunduk ke Allah, dia rendah diri ke Allah, dia rokok betul-betul, dia sujud tu sujud betul-betul, rendah diri, semua sel-sel dalam badan dia semua sujud. Dia bukan sujud sekali Allah Akbar sujud gitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cakap begitu tak, dia sujud sepenuh hati dia. Sepenuh hati dia sujud ke Allah. Dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia rasa seluruh tubuh badan dia, seluruh hidup dia, kan, letakkan bukan dahi saja letak ke tempat sejadah tadi. Seluruh hidup dia sujud pada Allah. Sebab dia merasai. Dia mula kenal Allah tadi, dia rasa. Bila dia rasa tu, maka jadi sembahyangnya tu membahagiakan sembahyang. Nampak? Maka timbul peringkat yang ketiga. Beruntunglah orang yang ada tiga ni. Peringkat ketiga ni proses mentauhid tadi, iaitu dia mula bergerak menuju kepada Allah. Dia mula takarub pada Allah. Takarubnya apa? Mendekatkan diri dia dengan Allah. Allah suruh dia berjuang, dia pergi berjuang. Allah suruh dakwah, dia pergi dakwah. Allah suruh jihad, dia pergi jihad. Allah suruh didik manusia, tarbiyah, dia mentarbiah manusia. Tak kenal penat lelah. Allah perintah infak, dia infak. Tak pernah kenal bakhil. Sebab apa? Dia tahu dia hamba Allah. Maka dia membuat apa Allah perintah, semua dia buat. Maka jadilah dia hamba Allah yang mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, baru jadi. Kalau tidak, jadi hamba nafsu. Sebab tu kita kena kenal Allah. Bila kenal Allah, kita baru jadi macam tu.
Baru kita boleh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh sampai peringkat ketiga ni, maknanya dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin, dia rasa nak takarub dengan Allah. Dia nak rendah diri pada Allah. Dia nak memuliakan Allah. Peringkat ketiga dia nak memuliakan Allah. Maka sampailah kepada tauhidul zat, mentauhidkan zat Allah. Mentauhidkan zat Allah ni apa? InsyaAllah kita sambung kan? Dah pukul 3 lebih ni. Saya masih lagi dalam perjalanan, kita sampai jauh lagi ya. Jadi alhamdulillah kita dapat membincangkan sedikit. Dan 3 perkara perjalanan kita untuk nak menuju kepada Allah rohani, kita nak menuju kepada Allah dalam kita menghubungkan konteks tauhidul af'al, tauhidul sifat dan asma, dan kemudian lepas tu tauhidul zat. InsyaAllah kita akan sambung. Bila zat ni tuan-tuan, subhanallah. Mentauhidkan zat ni maknanya kita bebaskan diri kita daripada syirik sepenuhnya. Dan syirik itu adalah merupakan dosa yang paling besar sekali. Subhanallah. Alhamdulillah, syukur Allah bagi kita berjumpa dengan pengetahuan begini. Allah izin kita kenal Allah kan. Walaupun kita baru dalam perjalanan ni. Baik. Sebelum saya tutup ni, nak beritahu satu perkara. Sebelum kita nak memproses rasa kita, nak memproses faham kita, nak memproses keyakinan kita yang untuk takarub dan wasil sampai kepada Allah tadi, kita ada halangan. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak mentauhidkan af'al Allah? Ustaz, saya faham tapi tak boleh nak buat. Tak boleh buat. Macam mana saya nak mentauhidkan sifat Allah ni? Ustaz, saya dah hafal lah qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', bahasa, kalam, sifat 20 semua saya dah hafal. Tapi tak boleh buat. Kenapa? Ini kita satu nota yang penting. Kita nak tutup dengan ni. Apa dia? Apa yang menghalang kita? Kita tak akan kenal perbuatan Allah selagi mata kita bermaksiat. Selagi telinga kita bermaksiat. Selagi lidah kita bermaksiat. Selagi tangan kita bermaksiat. Selagi kita melakukan perbuatan zahir yang berdosa. Selagi kita melakukan dosa zahir, kita terus buat, tak berubat, tak bertaubat. Selagi itulah kita tak akan dibukakan tauhidul af'al. Walaupun teorinya tahu. PhD dalam usuluddin, tahu semua ni. Sifat Allah semua tahu belaka. Tapi tak kenal Allah. Kenapa? Ada dosa fizikal, dosa zahir yang tidak kita bertaubat. Rupa-rupanya nak dekat Allah ni mesti mula dengan taubat. Bukan dengan setakat ilmu sahaja, dengan taubat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman itu diri mereka, harta mereka dengan syurga. Siapa dia? Ayat seterusnya, saya pendekkan ayat seterusnya kan. At-taibun. Orang yang Allah beli ni at-taibun, yang jaga diri daripada dosa, menyesal dengan dosa, bertaubat. Ini kenapa kita tahu dah? Tahu dah ni. Belajar tahu sifat 20 ni dah bertahun-tahun. Ustaz tu dah khatam sampai lunyai kitab tu. Dah khatam dah. Tauhidul af'al, tauhidul sifat dah banyak kali. Tapi tak boleh buat. Tengok orang jalan, nampak orang, tak nampak perbuatan Allah. Tengok pokok bergoyang, nampak pokok je, tak nampak perbuatan Allah, tak nampak sifat Allah. Padahal dah belajar lama. Kenapa? Rupa-rupanya kita belum bertaubat. Kita belum buang dosa-dosa tu. Yang menjadi kita kata kegelapan, yang menjadi asap kabut, yang menjadi gerhana daripada bulan tak nampak, yang menjadi awan yang menutup. Rupa-rupanya dosa kita. Kita tahu dah. Kita faham dah dulu. Banyak kali dah ustaz sebut. Tapi kenapa tak boleh? Rupanya ada dosa zahir. Mata ni kita melihat maksiat. Selagi mata kita izinkan bermaksiat dan tidak bertaubat, maka selagi itulah kita tidak boleh nak rasa bahawa kita melihat dengan af'al Allah. Kita melihat dengan sifat Allah basar.
Kita melihat dengan penglihatan yang Allah bagi, tak boleh rasa. Kerana dosa menutup hakikat al-haq tadi. Allah tutup hati kita. Tutup kita punya pemikiran. Tak boleh rasa. Hati kita tak boleh rasa. Walaupun tahu, tak rasa kenapa dosa kita. Mata tengok yang maksiat. Telinga mendengar yang maksiat. Lidah mendengar, bercakap yang maksiat. Umpat orang, fitnah orang, macam-macam lah. Tak dapat. Walaupun teori kita tahu. Allah tutup cahaya. Itu untuk mentauhidkan af'al Allah. Untuk mentauhidkan sifat Allah. Dosa hati pula. Dosa hati pula. Dalam hati ada dengki. Dalam hati ada hasad. Dalam hati ada dendam. Dalam hati ada hubbud dunia. Cinta dunia. Hubbud riasah. Cinta kepada kepimpinan. Ini orang politik masalah ni. Cinta kepada kepimpinan, nak kuasa. Sehingga akhirnya Allah tutup hati mereka. Tak boleh kenal Allah. Sebab dia ada perasaan, rasa dia nak kuasa. Dia tak rasa Allah yang berkuasa. Allah tutup. Ini masalah politik. Dia memang berebut kuasa. Saya kadang-kadang saya dengar dia orang cakap kan. Dia kata, ni kawan-kawan jugalah. Kita nak kena ada kuasa ni. Kita kena cari kuasa. Kalau kita tak cari kuasa, macam mana Islam ni akan naik? Macam mana nak tegakkan Islam? Kita tak ada kuasa. Nampak? Yang tegakkan Islam bukan kuasa. Yang tegakkan Islam Allah. Nampak? Buta. Mata hatinya buta. Tak nampak. Kita kena ni kempen. Kalau kita kalah, kita tak dapat kuasa. Kuasa telah menjadikan kita boleh memerintah Malaysia ni. Kuasa. Dia nampak kuasa tu kuasa politik. Dia tak nampak kuasa tu kuasa Allah. Hakikatnya kuasa Allah. Sebab tu dia cakap pasal Islam. Sebut Al-Quran dan hadis. Tapi dia tak faham. Sebab dia tak rasa. Dia takkan faham selagi tak rasa iman tadi. Tak rasa. Kenapa tak rasa? Hati masih ada banyak dosa-dosa. Hati masih ada syirik kepada Allah. Hati masih ada lagi dendam. Masih ada hubbud dunia. Masih cinta kat dunia. Hubbul mal. Cinta pada harta. Hubbud riasah, cinta pada kepimpinan. Cinta kepada dunia lah. Kita gambarkan sini, masih ada. Jadi walaupun teori ni tahu, dia boleh mengajar. Hari ini kita cerita pasal sifat 20. Hari ini kita cerita pasal sifat Allah, nama Allah. Boleh mengajar. Tapi hati tak rasa. Kerana hati tidak diproses. Hati tidak dibersihkan daripada dosa hati tadi. Jadi kita jadi teori lah. Dajjal datang, kita nampak Dajjal lah berkuasa. Kita pun ikut Dajjal. Walaupun namanya tu Abdullah. Namanya hamba Allah. Tapi hatinya tidak menjadi hamba Allah. Minta maaf, ni tidak ada kaitan dengan mana-mana Abdullah yang ada kat dalam ni. Jangan terasa pula. Saya sebut nama Abdullah kan. Abdullah ni hamba Allah kan. Jadi, apa yang menghalang kita untuk memproses, membina perasaan, membina kefahaman, membina keyakinan, membina kepercayaan kepada Allah tadi. Sehingga kita takarub dengan dia. Mendekati dia. Bergerak menuju kepada dia. Dosa kita. Kita tak tengok. Kita lupa. Satu lagi lalai. Lalai. Ghaflah. Ghaflah ni lalai. Satu lagi lalai. Kita biar diri kita lalai. Pun sama. Kita takkan kenal Allah. Allah tidak berhajat kepada mereka yang buat dosa di depan dia. Allah tak berhajat kepada mujrimun. Sabilul mujrimun, jalan-jalan orang yang berdosa. Allah tak berhajat, Allah tak maulah. Engkau nak buat dosa, engkau nak cari dunia, engkau nak cari pangkat, nak cari kuasa, carilah. Allah bagi. Walaupun itu perbuatan Allah, Allah bagi, dia pilih hak tu, Allah bagi. Tapi dia tak dapat Allah. Dia tak dapat iman. Dia tak dapat rahmat Allah, barakah tak dapat. Kerana hati dia penuh dengan hubbud dunia. Penuh dengan penyakit hati. Tak dapat. Walaupun teori tahu. Sebab tu saya ulang tajuk ni. Saya ulang lagi. Supaya kita faham bahawa kalau aku melihat pergerakan manusia, aku tak boleh kesan, tak boleh rasa lagi. Itu Allah punya perbuatan. Itu sifat Allah. Tak boleh kesan. Maka sebenarnya dosa kita yang menutup. Menjadi hijab. Kita dihijab oleh Allah dengan dosa itu. Dosa kita tu hijab kita ni daripada nurul Islam, nurul iman, wa nurul ihsan. Ihsan ni mentauhidkan zat Allah. Nanti kita bincang.
Nampak tuan-tuan dan puan? Barulah kita perasan, rupanya aku ni tak kenal Allah lagi. Jauh lagi daripada Allah. Ada orang dah keluar nak ajak jalan dah. Okey, insya-Allah. Jadi masa dah sampai. InsyaAllah saya pun dalam perjalanan tolong doakanlah. Mudah-mudahan perjalanan ni selamat. Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah izin dapat bertemu dengan sahabat-sahabat kita di Johor. Saya dekat di Johor ni. Sahabat di Johor. Dan mudah-mudahan dapat membina satu kekuatan untuk kita sama-sama bergerak di akhir zaman. Kita nak kena bergerak akhir zaman. InsyaAllah. Jadi bagi mereka yang terlambat, minta tolong dengar dari awal lah. Dari awal. Takut-takut tak faham. Saya cakap tengah-tengah ni kan. Minta maaf lah. Sebab asalnya nak buat pagi tadi. Tapi Allah izin tak sempat. Siap-siap kemas-kemas. Kemudian bergerak. Ini pun dekat RNR. Alhamdulillah berhenti kat salah satu RNR ni. Kita buat di sinilah. InsyaAllah. Nak hilangkan ngantuk-ngantuk juga ni. Bila buat ni. Alhamdulillah Allah bagi kuat. InsyaAllah. Itulah insyaAllah tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita menghidupkan roh iman kita dan roh takwa kita dan ukhuwah. Jangan lupa ukhuwah ni barakah. Kita kena bersama dengan orang yang soleh-soleh, kawan-kawan kita yang baik-baik itu, sama-samalah, jangan kita gaduh-gaduh, jangan kita selisih faham. Kalau selisih faham kita maaf-maafkanlah. Kita toleransi sebab semua itu daripada Allah. Bila Allah dah jumpakan kita dengan orang soleh ni, janganlah sampai kita jadi terpisah pula dengan kebaikan. Sebab setiap orang soleh dia ada barakah dia. Allah bagi barakah dia. Jangan kita rosak ukhuwah kita. Jangan kita rosak ikatan persaudaraan kita. Kerana dia akan Allah akan cabut barakah daripada kehidupan kita. Kemudian Allah akan cabut rahmat dia. Jauh kita daripada kekuatan. Habis. Habis. Jadi sebab itu kita perlukan sahabat-sahabat. Kita kena cari sahabat-sahabat yang soleh. Jangan seorang-seorang. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasikillahumma rabitataha wa adi muddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.